Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar yang berada di rumah? Saya harapkan adik-adik semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Ingat, kita masih lagi belum menang dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Ayuh, ke mana jua anda pergi? Apa jua yang anda lakukan? Terus patuh pada SOP seperti pakai pelitup muka, face mask dengan betul, jaga penjarakan fizikal kita bersama yang lain sekurang-kurangnya 1 meter, kerap kali cuci tangan, gunakan sabun dan juga air selama 20 saat dan jangan lupa pakai gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik, tahu tak adik-adik, walaupun kita ni di usia masih muda, kita masih boleh merancang perniagaan kita sendiri. Nak tahu macam mana caranya? Kita akan bersama-sama dengan seorang guru. Jom kita saksikan profil beliau. Baik, anda sudah pun saksikan profil guru kita pada hari ini. Jadi saya ingin mengalu-alukan kedatangan cikgu. Kita ada Cikgu Muhammad Hafiz yang merupakan Ketua Panitia Pengajian Keusahawanan Sekolah Menengah Teknik Melaka. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Okey cikgu, mungkin murid-murid di rumah ingin berkenalan dengan lebih dekat bersama dengan Cikgu Hafiz pada hari ini. Boleh memperkenalkan diri cikgu? Okey, saya Muhammad Hafiz bin Mat Jamal daripada Melaka yang mana mengajar di Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, cikgu, kita tahu kalau tadi Ria ada persoalan di awal jam tadi ya cikgu, macam mana kita ni nak membuka perniagaan, ingin bergelar seorang usahawan cikgu. Adakah ada kena mengena dengan topik kita pada hari ini, pembelajaran kita cikgu? Ya, ada kena mengena. Yang pertama tentang ilmu lah, dan kita kenalah merancang dengan melalui dokumentasi dengan merangkalah dokumen untuk merancang perniagaan yang akan dijalankan. Saya pasti, saya sebenarnya pun cikgu dah tak sabar sebab saya pun ingin bergelar seorang usahawan juga. Yeah. Tapi jom cikgu kita berkenalan dahulu dengan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kalau boleh saksikan di belakang Ria, belakang cikgu juga, ada wakil daripada 3 buah sekolah pada hari ini ya cikgu. Dan mungkin kita nak berkenalan dengan kesemuanya 6 orang pelajar yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jom kita mulakan dahulu dengan adik Raja Arisa. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Raja Arisa Najwa binti Raja Muhammad Nazir. Saya daripada SMT Johor Bahru. Okey, seterusnya adik Mira Nazmi, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Amira binti Nur Zaimi dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Okey, seterusnya adik Hawa, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Hawa binti Abdul Aziz. Boleh panggil Hawa. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, adik Afikah, boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Afikah binti Razan dari Teknik Melaka. Okey, kita ada juga adik Farhana, silakan. Salam sejahtera. Saya Farhana Hadira Lot dari Sekolah Menengah Teknik Terengganu. Okey, dan yang terakhir sekali kita ada adik Amna, silakan. Salam sejahtera. Nama saya Amna Sufia binti Azizan daripada Sekolah Teknik Terengganu. Okey. Baiklah, saya pasti murid-murid bersama-sama dengan kita hari ini cikgu pastinya tidak sabar ingin memulakan kita punya mata pelajaran hari ini iaitu pengajian keusahawanan. Tapi sebelum tu cikgu, apa-apa pun jom kita amalkan dahulu SOP cikgu seperti memakai gel pembasmi kuman cikgu. Okey, cikgu boleh bergerak ke sini. Kita jaga jarak juga ya cikgu untuk kita sama-sama mengekang penularan jangkitan COVID-19. Anda semua jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Kita berehat dahulu sebentar.
KPM. Okey. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot sukses SPM 2021 dan saya bersama-sama dengan Cikgu Hafiz hari ini. Berbesar hati saya Cikgu. Cikgu sudi datang dan kita juga ada murid-murid di Google Meet. Tapi sebelum tu Cikgu, kita nak mulakan pengajian kita pada hari ini. Kita nak bertanyalah pendapat daripada murid-murid kita. Mungkin kita nak tanya pendapat Siti Hawa tentang pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Hai, pada pendapat saya suka tajuk rancangan perniagaan ni sebab daripada topik ni saya dapat tahu apakah perkara-perkara yang kita kena sediakan sebelum kita memulakan perniagaan kita. Sebagai contoh, kita kena tahu tentang pengurusan kewangan kita kena tahu barang-barang apa yang kita nak masukkan dalam perniagaan dan sebagainya. Itu satu jawapan yang baik Cikgu. Dan seterusnya mungkin Amna Sofia. Ada pendapat Adik Amna mengenai kita punya topik rancangan perniagaan pada hari ini? Silakan. Pada pendapat saya, rancangan perniagaan dapat membantu seseorang usahawan dalam memulakan perniagaan mereka. Okey, seterusnya kita ada Raja Arisa. Silakan. Pendapat awak? Pada pendapat saya, rancangan perniagaan ini dapat membantu kita memberikan gambaran awal untuk memulakan sesuatu perniagaan seperti mendapat rancangan pemasaran yang baik atau kewangan yang baik. Itulah dia. Saya pasti murid-murid cikgu sudah pun orang kata ada dia punya misi dia cikgu. Ya, okey, dan saya yakin mereka akan bergelar usahawan yang berjaya insya-Allah. Dan cikgu, jom kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Okey. Kita akan mulakan pembelajaran kita bab 4 rancangan perniagaan yang merupakan bab tingkatan 5. Okey. Untuk murid-murid ingat persiapan untuk sukses SPM 2021. Inilah sebagai rujukan murid-murid iaitu buku teks tingkatan 5, buku teks tingkatan 4 dan inilah kurikulum standard sekolah menengah yang menggambarkan keperluan tajuk ataupun topik-topik yang perlu dipelajari oleh murid-murid yang terdiri daripada standard pembelajaran lah. Ini adalah tajuk kita yang kita akan belajar rancangan perniagaan. Pertama, pengenalan rancangan perniagaan dan topik yang kedua adalah format dan penyediaan rancangan perniagaan. Okey, hari ini murid-murid kena fokus pada dua standard pembelajaran. Yang pertama tentang definisi, tujuan, kepentingan penyediaan rancangan perniagaan. Dan yang kedua, komponen dalam rancangan perniagaan. Okey. Saya sebagai persiapan peperiksaan,
Inilah antara format instrumen yang perlu murid-murid tahu, iaitu tentang soalan respon terhad dan terbuka. Kemudian ada 3 bahagian A, B, C dan 4 soalan wajib jawab semua. Kemudian 4 soalan, pilih 3 soalan untuk dijawab, markahnya 75 dan bahagian C adalah kajian kes. Ada 1 soalan yang wajib jawab, maka jumlah dia 140 markah. Yang mana masanya 2 jam 30 minit. Itu dari segi bertulislah. Dan yang kedua, inilah sebagai kerja khusus ataupun tugas murid-murid kena siapkan, itulah tentang penyediaan rancangan perniagaan. Jadi tajuk ataupun bab ni pentinglah untuk murid kuasai untuk menyediakan rancangan perniagaan yang terbaik. Okey, jadi pertamanya adalah tentang pengenalan rancangan perniagaan. Jadi murid-murid kena ingatlah tentang definisi. Okey, definisi yang perlu murid ingat tentang rancangan perniagaan ialah satu dokumen bertulis. Okey, dokumen bertulis yang disediakan oleh usahawan untuk menggambarkan perancangan segala program, aktiviti dan langkah bagi mulakan perniagaan. Tadi murid ingat tentang mulakan perniagaan, tapi sebenarnya dia juga adalah usaha memajukannya. Maksudnya usahawan di luar sana yang telah ada perniagaan boleh membuat ataupun merancang perniagaan semula untuk memajukan, dan adalah tujuannya adalah ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 tujuan murid-murid kena ingat. Okey, yang pertama tentang garis panduan hala tuju. Okey, perniagaan bukan kita terus saja berniaga tanpa kita merancang, itulah kepentingan ataupun kelebihan. Murid-murid belajar daripada awal tentang rancangan perniagaan ini. Yang kedua sebagai rujukan melalui pelaksanaan aktiviti daripada awal sampailah mendapat keuntungan dan malahan untuk pengurusan kewangan. Okey, kemudian yang ketiga rujukan dalam mengagihkan sumber, keempat alat mengukur kecekapan dan keberkesanan, yang kelima alat kawalan dalam mengukur dan membandingkan pencapaian perniagaan, dan yang keenam dokumen sokongan untuk mohon dan dapatkan pembiayaan. Inilah pentingnya rancangan perniagaan. Okey. Jadi rancangan perniagaan ni dia berkepentingan kepada beberapa pihak. Yang pertama tentang usahawan, yang kedua pembiaya kewangan, yang ketiga bakal pelabur ataupun pekongsi, yang keempat pembekal atau pemiutang, yang kelima pelanggan, dan yang terakhir yang keenam adalah pekerja. Cikgu, andai katalah kalau salah satunya rancangan perniagaan mereka tidak lengkap, adakah mereka akan mengalami kegagalan ataupun tidak? Okey, bila tidak lengkap itu maknanya perniagaan itu tetap diteruskan, cuma perlunya ubah suailah untuk sebagai garis panduan supaya tidak tersalah langkah, supaya perniagaan itu dapat terus maju. Okey. Jadi itulah usahawan yang pertama sekali, usahawanlah penting bertindak sebagai satu alat strategik utama, kemudian panduan kepada usahawan untuk mencapai matlamat. Manakala pembiaya kewangan pula, tak bukanlah dalam keadaan pandemik ini kan, kita memerlukan kewangan, mungkin modal kita kurang. Jadi rancangan perniagaan ini penting untuk usahawan-usahawan kata buatkan atau lakukan untuk mohon pembiayaan. Okey, jadi ini ada 2 perkara penting untuk murid-murid ingat tentang meyakinkan biaya kewangan seperti agensi kerajaan untuk membiayai projek yang telah dirancang. Okey, yang kedua, ini yang paling penting adalah tentang kewanganlah yang menunjukkan daya maju projek perniagaan melalui rancangan kewangan dalam perancangan perniagaan. Okey, seterusnya tentang pembekal atau pemiutang dan pelanggan dan seterusnya pekerja. Inilah yang boleh rujuk dalam buku teks untuk murid-murid ingat berkaitan tentang kepentingan rancangan perniagaan bagi 6 pihak ini. Okey, seterusnya perkara yang kedua adalah tentang format penyediaan rancangan perniagaan yang memang dinanti-nantikanlah oleh semua murid-murid lebih lagi. Dan kerana apa? Dia merupakan salah satu terperincilah untuk kita melakukan perniagaan, dan sebagai dokumen yang perlu kita kena ingat, pertama ringkasan eksekutif, yang kedua latar belakang, dan 3 analisis pasaran, 4 rancangan organisasi, 5 rancangan pengeluaran, 6 rancangan pemasaran, 7 rancangan kewangan, dan yang ke-8 lampiran dokumen. Inilah komponen-komponen yang perlu ada, dan cuma murid-murid nak tahu tentang perkara ini mestilah melalui beberapa proses untuk kita meneliti beberapa perkara tentang ringkasan eksekutif contohnya, kan, ataupun latar belakang, apa yang dikatakan latar belakang
perniagaan yang perlunya ada maklumat, kan, perlunya ada pemilik, siapa pemilik, dan kita akan lihat soalan-soalan yang akan membantu murid-murid untuk ingat perkara yang berkaitan tentang komponen rancangan perniagaan. Khususnya tentang rancangan organisasi, rancangan pengeluaran, rancangan pemasaran dan yang terakhir sekali lah lampiran dokumen. Okey. Kita tengok tentang Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Kalau sebut pasal berniaga ni mestinya ada pelanggan cikgu. Jadi bagi pendapat cikgu sendiri, apa kepentingan pelanggan dalam perniagaan? Okey, dalam pelanggan dia dapat melihatlah tentang keupayaan peniaga ataupun usahawan itu menawarkan produk yang diberikan ataupun perkhidmatan yang diberikan. Maknanya pelanggan dapat tahu tentang mungkin nilai hasil ataupun bahan mentah yang dibuat oleh usahawan dalam menghasilkan satu produk contohnya ataupun perkhidmatan. Memang perkara itu ada berlaku dalam rancangan pengeluaran nanti. Maknanya pelanggan boleh meneliti rancangan perniagaan tersebut. Dan cara perniagaan yang murid-murid belajar ni memang dia terperinci lah. Cuma pada peringkat awal mestilah sebagai usahawan nampak gambaran secara terperinci tentang suatu perniagaan. Mungkin di luar sana mungkin pihak agensi, bank dan sebagainya, mungkin mereka lebih kepada yang umum ataupun yang penting tentang kewangan lah. Kan? Jadi untunglah murid-murid di bangku sekolah menengah lagi dah belajarlah tentang rancangan perniagaan atau senang cerita tentang kertas kerja. Kertas kerja itulah sebagai contoh gambaran tentang rancangan perniagaan ini. Okey. Cikgu ada soalan lagi lah cikgu. Boleh ke saya bertanya ni cikgu? Boleh, boleh. Okey, sebut pasal perniagaan, contohnya kalau kita ada pekerja cikgu, ada setengah pekerja mungkin rasanya macam tidak mempunyai keyakinan untuk bekerja, malas bekerja mungkin. Jadi macam mana kita nak membina keyakinan para pekerja cikgu? Ya, rancangan perniagaan ini juga memberikan keyakinan pada pekerja sebab memperlihatkan tentang hala tuju matlamat sesebuah organisasi tentang perniagaan yang dijalankan. Mungkin pada rancangan pemasaran mungkin sampai peringkat global ataupun peringkat antarabangsa, menyebabkan pekerja-pekerja berasa semangatlah adanya peluang yang luas dalam perniagaan yang dilibatkan dirilah. Itulah tentang pentingnya pekerja itu. Baik cikgu, terima kasih. Okey, kita akan masuk kepada soalan contoh SPM format baharu. Jadi bersedia murid-murid tentang tajuk ini di mana kita kena ulang kajilah yang akan menghadapi peperiksaan. Yang ini pertama tentang berikan definisi. Tadi cikgu dah tunjuk dah tentang definisi tadi. Jadi soalan fakta. Kemudian yang kedua, 3 tujuan. Pun sama. Pun fakta yang menyebabkan murid kena ingat berdasarkan markah yang ada. Okey, yang keempat adalah senaraikan 4 pihak yang berkepentingan terhadap rancangan perniagaan. Okey, sedia semua? Siapa yang cuba jawab soalan bahagian A? Soalan yang pertama mungkin boleh angkat tangan. Mungkin dia kena tiga-tiga sekali dia boleh jawab ni. Tiga-tiga sekali sebab cikgu. Sebab soalan dia markahnya 3 markah saja. Hawa. Okey, silakan Hawa. Okey, mic dah buka ke Hawa? Okey. Mic dekatkan dengan mulut ya Hawa. Okey, soalan pertama, berikan definisi rancangan perniagaan. Jawapan saya ialah suatu dokumen bertulis yang disediakan oleh usahawan untuk menggambarkan perancangan segala program, aktiviti dan langkah bagi memulakan perniagaan dan usaha untuk memajukannya. Okey. Betul cikgu? Okey, kita akan semak nanti. Okey. Soalan B. Silakan Hawa. Soalan kedua, nyatakan 3 tujuan utama rancangan perniagaan. Pertama, sebagai rujukan kepada pihak pengurusan dalam menjalankan perniagaan melalui pelaksanaan aktiviti yang dirancang. Kedua, sebagai rujukan kepada pihak pengurusan dalam mengalihkan sumber kepada unit atau bahagian yang berkaitan mengikut keutamaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai suatu alat kawalan dalam mengukur dan membandingkan pencapaian perniagaan secara berkala mengikut tempoh masa tertentu. Dan yang terakhir, senaraikan 4 pihak berkepentingan terhadap rancangan perniagaan ialah usahawan, pembiaya keuangan, pelanggan dan pekerja. Okey. Kita semak jawapan Hawa tadi yang disebutkan tentang dokumen bertulis.
Jadi itu perkara pentinglah yang disediakan oleh usahawan. Jadi dia dapat 1 markah. Kemudian untuk menggambarkan perancangan segala program, aktiviti dan langkah. Menyebabkan ada 1 markah lagi. Dan yang terakhir bagi memulakan perniagaan dan usaha memajukannya. Jadi itulah yang dikatakan rancangan perniagaan. Cikgu, andai katalah kalau ini yang tertulis di muka surat 164, cikgu, tapi andai kata diolah sendiri oleh pelajar, macam mana cikgu? Okey, maknanya kalau diolah oleh sendiri pada murid, maknanya penting sekali itulah dokumen bertulis. Kemudian perancangan segala aktiviti ataupun apa yang dijalankan oleh usahawan, dan yang terakhir untuk mulakan perniagaan dan memajukannya. Itu kata kuncinya lah, cikgu. Okey, baik. Okey, betul. Murid kena ingatlah tentang teknik poin penting dalam maklumat yang ada dalam definisi. Okey, yang kedua tadi Sitawa ada menyebut tentang tujuan utama. Sebenarnya ada banyak sebenarnya, kan, ada 6. Okey, tujuan utama, cuma yang ringkas sebab markah je 3 markah saja. Tak perlu nak tulis panjang-panjang, kan, supaya fokus pada maklumat yang penting, iaitu tentang garis panduan. Okey, kemudian untuk menentukan hala tuju perniagaan. Jadi mengingat garis panduan, menentukan hala tuju perniagaan. Yang kedua, rujukan dalam menjalankan perniagaan. Okey, dan yang ketiga, rujukan dalam mengagihkan sumber mengikut keutamaan. Okey, dan seterusnya adalah jawapan tambahan, iaitu alat untuk mengukur kecekapan, alat kawalan dalam mengukur, dan dokumen sokongan untuk mohon dan mendapatkan pembiayaan. Okey, itu tentang 3 tujuan utama rancangan perniagaan disediakan. Okey. Cikgu, andai kata mereka murid-murid menulis 3, kiranya 3 markah lah akan diberikan. Tapi ada juga setengah murid, cikgu, dia akan memberikan lebih. Dengan mengharapkan cikgu memberikan markah ekstra. Markah lebih lah, cikgu. Okey. Maknanya murid-murid kena ingat supaya kalau lebih itu, kalau yang jawapan betul dia akan dapat markah lah. Kan? Tapi dia tetap juga bagi 4 pun, maknanya 3 betul, kita akan terus bagi 3 markah. 3. Kalau dibagi 5 juga, 5 betul, 3 markah juga. Okey. Jadi seterusnya tentang soalan yang ketiga tadi, 1C, iaitu 4 pihak berkepentingan. Ada 6, jadi awal ada menyenaraikan 4. Jadi usahawan, pembiaya kewangan, bakal pelabur. Kalau dia disebut bakal pelabur saja, boleh juga. Kan? Atau disebut pekongsi saja pun boleh juga. Itu juga dengan pembekal, atau dia tak sebut atau pun boleh. Maknanya pembekal saja, pelanggan dan pekerja. Kalau disenaraikan 7 ke 8 ke, tetap kita akan melihat 4 markah atau 4 pihak yang berkepentingan. Okey, itu tentang soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua, bahagian A, yang mana dia 40 markah. Tadi kita masa yang ada ini kita dapat 2 soalan, contoh soalan atau 2 kumpulan soalan untuk kita ulang kaji. Okey, yang pertama tentang nyatakan 3 komponen penting. Okey. Kemudian apakah ringkasan eksekutif? Kita dah mula dah komponen-komponen dalam rancangan perniagaan. Dan yang ketiga, 4 kandungan penting dalam latar belakang. Jadi dalam menjawab soalan peperiksaan, murid-murid kena tengok keyword-keyword penting dalam soalan supaya dapat menjawab dengan tepat dan betul. Okey. Yang mana 3 markah, 3 markah, yang ni 4. Maknanya isi pun 3, 3 dan 4. Jadi siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Okey, kita ada Afika. Cepat Afika. Okey, Afika cuba. Silakan Afika dengan jawapan. 2A, nyatakan 3 komponen penting dalam rancangan perniagaan. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif, latar belakang, analisis pasaran. Untuk 2B, apakah ringkasan eksekutif dalam rancangan perniagaan? Ringkasan eksekutif adalah pengenalan ringkas kepada keseluruhan kandungan sesebuah rancangan perniagaan yang disediakan. Dan itu, bahagian ini meringkaskan keseluruhan dokumen dengan mengulas tentang maklumat-maklumat utama rancangan perniagaan tersebut. Kandungan ringkasan eksekutif terdiri daripada tujuan, definisi pandangan menyeluruh, ciri-ciri keperluan kewangan dan kadar pertumbuhan. Untuk 2C, senaraikan 4 kandungan penting dalam latar belakang. Yang pertama, nama perniagaan, lokasi, jenis pemilikan dan pemilik. Okey. Itu lancar menjawab
soalan. Kita tengok jawapan yang diberikan. Okey. Okey, 3 komponen penting. Okey, mana dah disebutkan tadi, komponen dalam rancangan perniagaan ada 8. Dia perlu menyenaraikan 3 sahaja. Jadi, pertama ringkasan eksekutif yang awal, latar belakang dan analisis pasaran. Okey, kalau dia tidak ikut susunan, boleh juga kita berikan markah diterima. Okey, jadi inilah kita boleh rujuk buku teks Musyarat 142 yang mana tentang nyatakan 3 komponen penting. Jadi kita nyatakan sajalah, tidak mengikut susunan pun tidak jadi masalah. Cuma kalau cantiknya ikut susunan tu nampaklah gambaran teraturlah dalam penyediaan rancangan perniagaan. Baik, untuk soalan seterusnya jawapan cikgu, kita akan saksikan selepas ini cikgu. Okey. Kita berehat dahulu sebentar, kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Okey. Okey. Ini bau 2A. Okey. Okey. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan rancangan perniagaan. Dan Ria bersama-sama hari ini dengan Cikgu Hafiz. Yang pastinya Cikgu, kalau kita mungkin boleh orang kata recap baliklah Cikgu. Kan di awalnya tadi mengenai rancangan perniagaan, betapa pentingnya Cikgu untuk kita yang mana mungkin nak bergelar seorang usahawan, penting untuk merancang dahulu Cikgu. Okey, silakan Cikgu, kita teruskan. Okey. Jadi pentingnya rancangan perniagaan itu dari awal lagi lah supaya kita tidaklah orang kata sekat jalan bila dalam perniagaan yang kita lalui dan kita boleh backup ataupun kita boleh orang kata atasi permasalahan yang akan timbul semasa perniagaan. Okey. Jadi seterusnya kita akan terus kepada komponen yang dah dijawab oleh Afika tadi. Okey. Jadi 3 komponen penting. Bagi nak cara ingat, nak mudah kan? R, E. La contohnya lah kan. Okey. Jadi RE ringkasan eksekutif, latar belakang, analisis pasaran. Dah 3 dah kan kita ingat.
Cikgu, mungkin saya pun nak tahu juga apa yang dimaksudkan dengan ringkasan eksekutif, Cikgu. Okey, ringkasan eksekutif ni sebenarnya ada soalan yang akan datang pada soalan bahagian B. Jadi nak bagikan murid-murid ni bersedia. Kan? Cuma boleh katakan ringkasan eksekutif sebagai gambaran keseluruhan rancangan perniagaan. Okey, jadi seterusnya rancangan organisasi O, okey, P, P, K. Kita ingatlah O, P, P, K. Jadi itulah organisasi, pengeluaran, pemasaran dan kewangan. Yang terakhir adalah dokumen. Jadi ada 8 komponen penting dalam rancangan perniagaan. Okey, soalan ini 2B. Yang dah dijawab oleh Afiqah tadi kan, tentang yang ditanya oleh dia tadi. Okey, inilah ringkasan kepada keseluruhan kandungan rancangan perniagaan. Kemudian meringkaskan dokumen dan mengulas tentang maklumat utama. Dan yang ketiga, kandungan ringkasan eksekutif terdiri daripada tujuan, definisi, pandangan, ciri-ciri, keperluan kewangan dan kadar pertumbuhan. Dalam peperiksaan kita boleh bagi salah satu. Yang pentingnya tentang ringkasan keseluruhan kandungan, kemudian meringkaskan dokumen, dan yang ketiga, kandungan ringkasan eksekutif tu kita nyatakan. Jadi ini perkara pertama, kedua dan ketiga. Mana contoh yang diberikan dalam ringkasan eksekutif. Okey, dia lebih kurang satu muka surat untuk disediakan bagi usahawan. Okey, seterusnya 2C, 4 kandungan penting dalam latar belakang. Okey, kalau kita tengok tadi, yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Yang kedua, latar belakang. Apa yang perlu ada dalam latar belakang? Ada 4 perkara. Nama perniagaan, lokasi, jenis perniagaan dan pemilik. Okey, jadi Afiqah tadi dah jawab secara tepatlah, dan sebenarnya bonus kalau soalan ni keluar dalam peperiksaan sebab dia secara terus maklumat yang perlu dinyatakan oleh murid-murid atau calon-calon peperiksaan. Kiranya cikgu, selepas kita menulis nama perniagaan, kita tidak perlu memberi ulasan di bawahnya untuk mendapatkan markah. Pada soalan cara soalan begini yang dikatakan tadi tentang senaraikan. Bila senaraikan, apakah, nyatakan, dia tak perlu penerangan. Dia hanya ayat yang lengkap dan bermakna, dia boleh dapat markah. Dia akan berbeza dengan soalan bahagian B. Okey, bahagian B inilah yang cabaran murid-murid seperti jelaskan, terangkan. Inilah yang memerlukan jawapan yang panjang. Okey, markah pun banyak. Okey, yang ini 4 markah, sebab soalan jelaskan. Yang kedua, 8 markah. Okey, kita tengok soalan. Jelaskan 4 tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Yang kedua, terangkan kepentingan rancangan perniagaan kepada usahawan dan pembiaya kewangan. Jadi sebab itulah di banyak markah pada soalan yang 2B ini. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, mungkin boleh angkat tangan. Siapa yang dah bersedia? Kita ada Amna. Amna. Silakan Amna. Antara 4 tujuan penyediaan rancangan perniagaan ialah ia dapat menjalankan perniagaan mengikut aktiviti yang dirancang. Seterusnya, ia dapat mengagikan sumber mengikut keutamaan. Yang ketiga, dapat mengukur kecekapan pengurusan operasi. Akhir sekali, ia dapat menentukan hala tuju pengurusan operasi berdasarkan matlamat sesebuah perniagaan. Okey. Seterusnya, yang kedua. Dari aspek usahawan, ia dapat bertindak sebagai alat strategi utama dalam menyerajui perniagaan yang bakal ditubuhkan. Seterusnya, ia dapat menjadikan panduan untuk usahawan bagi mencapai matlamat dan hala tuju perniagaan dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Dari aspek pembiayaan kewangan pula, ia dapat meyakinkan untuk membiayai projek yang telah dirancang. Seterusnya, ia dapat membantu menunjukkan daya maju projek perniagaan. Dan akhir sekali, ia dapat melalui laporan jangkaan keuntungan dan penyerta kewangan. Okey. Kita semak apa jawapan yang telah diberi oleh Amna tadi. Okey, 4 tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Mana nak mudah ingat, artinya dapat menentukan, dapat menjalankan, disebutkan tadi, dapat mengagihkan dan dapat mengukur. Sebenarnya ada lebih daripada 4.
Cuma daripada soalan jawapan tadi 4 markah. Jadi kita kena buat ayat yang lengkap dapat menunjukkan hala tuju pengurusan operasi. Maknanya kita ingatlah kan menentukan hala Cikgu, tuju. andai kata yang cikgu bagi tahu tadi menentukan, menjalankan, mengagihkan dan juga mengukur adalah kata kuncinya. Ya. Tapi kalaulah murid-murid dia dah betulkan yang depan tu tapi mungkin yang belakangnya tu sedikit berbeza, bertukar. Jadi macam mana cikgu dengan pemarkahan? Maknanya yang penting dia berkait tentang maklumat yang ada pada jawapan. Contohnya tentang kalau menentukan hala tuju perniagaan sahaja. Contohnya lah masih lagi kita boleh terima dan mungkin tidak dapat markah penuh lah kan. Maknanya jika tidak memberi penjelasan yang tepat. Mungkin dia kata hala tuju perniagaan berpandukan matlamat objektif dia tak sebut. Tetapi kalau berpandukan matlamat masih kita boleh bagi markah penuh. Okey, kemudian dapat menjalankan perniagaan mengikut aktiviti yang dirancang. Maksudnya dapat menjalankan perniagaan ataupun dapat menjalankan aktiviti perniagaan secara terperinci contohnya, maknanya ataupun secara berpandukan ketetapan yang dibuat. Maknanya mengolah ayat sendiri kan masih juga boleh diterima. Okey, dapat mengagihkan sumber mengikut keutamaan. Maknanya bahan mentah lah kan. Sumber itu mengikut keutamaan ataupun sumber mengikut rancangan-rancangan yang telah ditetapkan. Pun masih juga kita boleh terima. Kalau dapat mengagihkan sumber mengikut kepada pengurusan operasi, macam mana cikgu? Boleh juga. Okey. Tapi yang penting maknanya dia dapat menjelaskanlah tujuan rancangan perniagaan itu. Dia masih lagi diambil kira sebagai rancangan perniagaan. Okey, kemudian dapat mengukur kecekapan dan keberkesanan pengurusan operasi. Pun sama juga. Dan kalau dia melibatkan tentang pengeluaran, dia melibatkan tentang pemasaran, maknanya lain daripada pengurusan operasi masih boleh diterima. Okey. Jadi boleh rujuk buku teks Musrat 164. Okey, yang kedua, kepentingan penyediaan rancangan perniagaan bagi usahawan dan pembiaya kewangan. Jadi dalam soalan peperiksaan, pastikanlah kena baca betul-betul supaya tidak tersilap ataupun hanya bagi kepentingan untuk usahawan saja. Lagi-lagi diberikan markah 8. Jadi di sinilah cabaran murid untuk menjawab dengan tepat. Yang kedua tentang pembiaya kewangan. Jadi cara jalan mudah, kita tulis dahulu usahawan. Okey. Barulah kita berikan kepentingan kepada usahawan. Okey, yang pertama bertindak sebagai alat strategik utama ataupun diambil daripada tujuan yang ada tentang rancangan perniagaan pun boleh juga. Yang penting berkait dalam menerajui perniagaan yang bakal ditubuhkan. Ataupun mungkin sebagai dalam menerajui perniagaan yang sedang dijalankan pun boleh juga. Memang rancangan perniagaan itu penting untuk usahawan yang masih permulaan ataupun yang sedang untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Jadi yang kedua, panduan bagi mencapai matlamat dan hala tuju perniagaan. Ini dah sekira 1 markah. Dan yang huraiannya lah tentang jangka pendek dan jangka panjang. Cikgu, kalau tengok usahawan, jawapan kepada usahawan, kalau tengok dia ada 2 poin bawahnya cikgu. Macam mana pengiraan markah untuk 4 markah dekat situ? Di sini tentang bagaimana murid mengolahkan ayat dan perkara penting tentang alat strategik. Kemudian tentang bagaimana alat ini ataupun rancangan perniagaan ini dapat diuruskan ataupun digunakan untuk perniagaan yang ditubuhkan. Okey, yang kedua tentang contohnya panduan matlamat dan hala tuju perniagaan. Mana kita kata menghuraikan lagi jangka pendek dan jangka panjang. Oh, di situ 4 markah cikgu? Ya, boleh dikira 4 markah. Okey, baiklah. Ataupun kalau nak jalan selamat beri lebih. Tapi berkait tentang maklumat tentang penyediaan rancangan perniagaan bagi usahawan pun boleh Kalau kita. saya lah cikgu bergelar murid, saya lebih suka untuk memberikan jawapan lebih. Ya. Supaya cikgu boleh memilih yang mana yang bersesuaian lah. Tapi kita ada kekangan masa lah. Maknanya kena berhati-hatilah. Kalau contohnya kalau 2 mungkin kita bagi 3. Okey, masih okey lagi. Okey, seterusnya pembiaya kewangan. Meyakinkan untuk membiayai projek yang telah dirancang. Okey, maknanya kalau kata meyakinkan ini dah satu isi poin penting sebenarnya. Meyakinkan pembiaya kewangan untuk membiayai ataupun memberi pinjaman kepada usahawan yang menjalankan projek-projek ataupun perniagaan yang dijalankan. Okey, yang kedua, membantu menunjukkan daya maju projek perniagaan melalui laporan jangkaan keuntungan dan penyata
kewangan. Jadi dua perkara ini dah meliputi tentang 4 markah kan. Maksudnya setiap isi ini adalah 2 markah. Bagaimana jalan selamat tadi kata kalau takut-takut terlupa atau tersilap, ya kita bagi lebih. Sebab apa markah 8 ni. Kan? Kalau nak jalan selamat memang kita bagi 4 isi ataupun 4 ayat ataupun 4 ayat pembiaya kewangan. Mengikut kefahaman kita berkaitan tentang kepentingan penyediaan rancangan perniagaan. Baik. Okey. Ini soalan bahagian B. Mana bahagian B, satu soalan ada 4 anak soalan dia. Jadi ni C dan D, iaitu ada 6 markah dan 7 markah. Yang pertama tentang perihalkan 3 kandungan yang perlu dinyatakan dalam ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif fokuskan dalam sesebuah rancangan perniagaan. Okey. Yang kedua, huraikan kandungan yang perlu diterangkan dalam komponen latar belakang. Dan latar belakang nak kita huraikan. Jadi kalau yang soalan tadi bahagian A, dia hanya nyatakan saja, senaraikan saja. Di sinilah soalan untuk kita menerangkan, menghuraikan. Okey, siapa nak cuba? Okey, boleh angkat tangan. Kita ada Farhana. Silakan okey, dengan cuba. jawapan awak. Untuk jawapan 1C, jawapan pertama ialah tujuan, iaitu menyatakan tujuan rancangan perniagaan disediakan. Yang kedua, definisi, iaitu memberi kefahaman kepada pihak berkepentingan berkenaan dengan aktiviti perniagaan yang dijalankan. Yang ketiga, pandangan menyeluruh, gambaran keseluruhan yang menunjukkan kekuatan perniagaan untuk memperoleh keyakinan pihak luar. Untuk jawapan 1D pula, yang pertama ialah nama perniagaan, iaitu menerangkan nama perniagaan sama ada nama sendiri atau nama trek. Yang kedua, lokasi perniagaan dijalankan. Penentuan lokasi yang strategik menunjukkan potensi perniagaan. Yang ketiga, jenis perniagaan ditentukan melalui aktiviti produk atau perkhidmatan. Yang keempat, menjelaskan jenis perniagaan yang dijalankan. Dan yang terakhir, pemilik perniagaan ditunjukkan melalui butiran maklumat. Okey. Okey. Kita semak apa yang dijawab oleh Farhana tadi. Jom kita saksikan jawapannya. Okey, kandungan dan ringkasan eksekutif. Di mana saya katakan awal tadi, kandungan ringkasan eksekutif banyak, ada 6. Cuma apa yang dijawab oleh Farhana tadi 3 sahaja, tentang tujuan, definisi dan pandangan menyeluruh. Dia ada ciri-ciri, ada lagi tentang rancangan kewangan, secara keseluruhan itu dipanggil ringkasan eksekutif ataupun bahasa Inggerisnya summary lah, ringkasannya perancangan perniagaan. Jadi Farhana tadi dah jelaskan tadi, menyatakan tujuan rancangan perniagaan disediakan sama ada mohon pinjaman. Okey, pinjaman. Kalau disebutkan tadi boleh dapat markah. Maknanya lagi dapat orang kata markah full mark lah kan. Kemudian ataupun memajukan perniagaan. Ataupun peranan dia untuk pekerja-pekerja. Itu antaralah tujuan dijelaskan dengan terperinci. Okey, definisi, maknanya definisi ni gambaran kefahaman tentang berkenaan dengan aktiviti perniagaan yang dijalankan, merangkumi produk ataupun produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, dan yang ketiga, pandangan menyeluruh menunjukkan kekuatan perniagaan untuk memperoleh keyakinan pihak luar. Okey, cikgu, kalau tengok 6 markahnya di mana, cikgu? Okey, maknanya dekat tujuan tadi, definisi dan pandangan menyeluruh, kemudian diterangkan, menyatakan tujuan, memberikan kefahaman dan menunjukkan kekuatan perniagaan. Ya, itulah dia 6 markah, senang saja nak dapat ya. Dan saya pasti murid-murid juga dah tak sabar nak tahu apakah jawapan bagi soalan yang seterusnya. Kita berehat dahulu sebentar, kita kembali lagi selepas ini. Okey. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan, rancangan perniagaan, dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Hafiz pada hari ini. Cikgu, kalau tadi banyak dah contoh-contoh soalan yang akan keluar insya-Allah pada SPM akan datang, dan saya pasti murid-murid juga dah tahu dah macam mana cara nak jawab untuk mendapatkan markah yang telah pun disediakan. Dan mungkin Cikgu boleh kita sambung sesi pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu? Okey, kita sambung tentang jawapan Fahana tadi tentang kandungan dalam latar belakang. Okey, yang pertama nama perniagaan disebutkan tadi. Okey, boleh diberikan contoh nama perniagaan dalam latar belakang. Contohnya nama saya contohnya Muhammad Hafiz Enterprise. Okey, kemudian menerangkan nama perniagaan sama ada nama sendiri, kalau nama sendiri Muhammad Hafiz sajalah, kan? Ataupun nama trade. Tadi siapa jawab tadi nama trade? Ada siapa-siapa yang jawab tadi? Nama trade. Apa tu nama trade? Fahana. Okey. Nama trade ialah perniagaan yang hendak didaftarkan boleh menggunakan nama perniagaan yang dicadangkan selain nama sendiri. Contohnya Pusat Tuition DMY. Okey. Jadi betul. Tu nama trade yang perlu difahamilah oleh usahawan ataupun murid-murid supaya ingatlah apa yang dikatakan nama trade tu. Kemudian lokasi perniagaan dijalankan. Ketiga, keempat, penentuan lokasi yang strategik menunjukkan potensi perniagaan. Ini dibuatkan dalam bentuk ayat yang jelas tentang strategik untuk potensi perniagaan. Kemudian yang kelima, jenis perniagaan ditentukan melalui aktiviti, produk atau perkhidmatan. Maknanya murid kena nyatakanlah produk apa yang diniagakan, sama ada mungkin dalam bentuk makanan, minuman ataupun barangan, kan, keperluan harian atau perkhidmatan. Perkhidmatan seperti mungkin kecantikan, kan, boleh kata salon dan sebagainya, berkaitan tentang perkhidmatan yang boleh dinyatakan. Okey, ini secara umumlah, kan, maknanya yang jawab tadi secara umum boleh berikan contoh untuk dapatkan markah penuh jalan selamat. Kan? Kalau tak ingatlah, kan, maknanya dikata tentang apa yang kandungan yang perlu dijawab oleh murid-murid. Seterusnya yang keenam, menjelaskan jenis perniagaan yang dijalankan. Maknanya dikata tadi tentang butiran yang lebih terperincilah, kan, dalam bidang apa? Bidang pembuatan contohnya, ataupun bidang makanan, ataupun mungkin dari sudut perkhidmatan, pendidikan contohnya insurans, kan. Dan yang terakhir, pemilik perniagaan ditunjukkan melalui butiran maklumat. Boleh dalam bentuk jadual, kan, maknanya pemilik contohnya seorang tu adanya nama, adanya latar belakangnya, pendidikan dia, okey. Dan seterusnya kalau perkongsian, boleh nyatakan rakan-rakan kongsinya. Okey, seterusnya tentang soalan bahagian B, iaitu tentang jelaskan 4 kepentingan rancangan perniagaan kepada usahawan. Di sinilah kalau kita tengok soalan tadi macam lebih kurang. Tak cuma cabaran dia bagaimana murid boleh dapatkan 4 markah dan fokus pada usahawan saja. Okey, yang kedua, perihalkan 4 komponen dalam rancangan perniagaan. Ini yang umumlah, kan. Jadi rancangan perniagaan komponen tadi yang ada 8, cuma nak perihalkan, nak huraikan ataupun nak terangkan 8 markah. Okey. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab boleh angkat tangan. Okey, kita ada Raja Arisa. Silakan dengan jawapan. Bagi soalan, jelaskan 4 kepentingan rancangan perniagaan kepada usahawan. Sebagai dokumen sokongan untuk mohon dan dapatkan pembiayaan kewangan atau sumber modal luar, sebagai alat kawalan dalam mengukur dan membandingkan pencapaian perniagaan, sebagai alat untuk mengukur kecekapan dan keberkesanan pengurusan operasi perniagaan, dan yang terakhir sebagai rujukan dalam pelaksanaan aktiviti yang dirancang dan mengagihkan sumber mengikut keutamaan. Okey. Yang kedua? 2B. Yang kedua, yang pertama, ringkasan eksekutif, pengenalan ringkas kepada keseluruhan kandungan rancangan. Yang kedua, latar belakang, menerangkan maklumat berkaitan perniagaan dan menyediakan kefahaman awal tentang perniagaan.
Yang ketiga, rancangan organisasi menerangkan pembentukan organisasi dan pengurusan serta hala tuju perniagaan. Yang keempat, rancangan pemasaran, strategi pemasaran yang dirancang bagi sebuah perniagaan pada masa hadapan. Okey, bagus. Okey, Kita itu semak. jawapannya. Jom kita semak, cikgu. Okey, 4 kepentingan yang telah disebutkan oleh Arisa tadi tentang dokumen sokongan. Okey, yang kedua, alat kawalan. Sebagai ingatlah dia punya keyword dia, alat kawalan, dokumen sokongan, kemudian alat untuk mengukur kecekapan dan keberkesanan, dan yang terakhir sebagai rujukan. Inilah antara 4 kepentingan yang telah dinyatakan oleh Arisa tadi. Okey, boleh dapat 4 markah. 4 Okey. markah. Seterusnya 4 komponen. Yang mana saya katakan tadi ataupun murid-murid dah ingat dah kan tentang 8 komponen rancangan perniagaan. Cuma pilih 4 sahaja. Okey, ni dapat 1 markah, kemudian diterangkan, kemudian latar belakang. Okey, kemudian ada maklumat tentang latar belakang, kemudian analisis pasaran, diterangkan lagi, meneliti persetaraan dan dapat mengatur strategi, dan yang terakhir diberikan rancangan organisasi, kemudian menerangkan pembentukan organisasi dan pengurusan serta hala tuju perniagaan. Okey, jadi boleh dapat 8 markah. 8 markah. Maknanya Saya pasti dekat bahagian ni, cikgu, murid-murid tidak boleh, orang kata, lalai lah, cikgu, dalam memberikan poin dia dan juga ulasannya sekali, cikgu. Ya, betul. Okey, kita tengok soalan yang terakhir, 2C dan 2D. Kandungan analisis pasaran. Okey, kita dah belajar beberapa komponen ni. Kemudian huraikan kandungan yang perlu diterangkan dalam komponen rancangan organisasi. Okey, yang terakhir, siapa yang belum jawab lagi tu? Okey, mungkin siapa yang angkat tangan? Okey, kita ada Mira. Mira. Silakan Mira, jawapan. Untuk soalan 2C, antara kandungan analisis pasaran dalam rancangan perniagaan ialah yang pertama, persaingan. Usahawan haruslah menerangkan persaingan yang wujud dan mengenal pasti sasaran pasaran. Seterusnya, pesaing utama. Usahawan haruslah mengenal pasti kelebihan dan kelemahan pesaing untuk memperbaiki produk atau perkhidmatan. Akhir sekali, Okey, tak apa, cikgu. Mungkin kita boleh teruskan, jumlah cikgu. harga yang perlu dibayar oleh pengguna sebagai balasan untuk memperoleh sesuatu produk atau perkhidmatan. Okey. Okey, seterusnya. Huraikan kandungan dalam rancangan organisasi. Silakan, Mira. Antara kandungan dalam rancangan organisasi ialah yang pertama, perbelanjaan rancangan organisasi. Sebuah organisasi baharu yang ditubuhkan memerlukan perbelanjaan awal bagi memulakan operasi. Antara kos utama adalah seperti perbelanjaan menubuhkan perniagaan dan perbelanjaan memulakan perniagaan. Seterusnya, peralatan pejabat. Bagi pengoperasian sebuah pejabat yang berkaitan perlu disediakan bagi tujuan kelancaran pengurusan pejabat seperti kerusi dan meja. Yang ketiga, matlamat dan strategi organisasi. Matlamat merupakan sesuatu perkara yang ingin dicapai dan diperoleh sesuatu seperti keuntungan dan perkongsian pasaran dalam suatu tempoh masa tertentu. Okey, baik, itu jawapannya. Jom kita semak, cikgu. Okey. Kita tengok yang pertama 2C tadi yang dijawab oleh Mira tadi, kandungan analisis pasaran. Okey, analisis pasaran perlu ada beberapa perkara. 1, 2, 3 yang dijawab oleh Mira tadi. Sebenarnya ada 6. Okey. Tapi kalau diterangkan 3 saja dah boleh dah dapat 6 markah. Jadi persaingan, contohnya dia menerangkan persaingan yang wujud dan mengenal pasti sasaran pasaran. Mungkin dia boleh bagi contohlah kalau rasa tadi nak tambahan tadi dengan memberi contoh kan persaingan, mungkin dia katakan dengan syarikat-syarikat yang berbeza atau syarikat lain yang ada dalam persaingan yang wujud dalam sasaran pasaran. Okey, persaing utama sama juga, dia boleh datangkan contoh. Dan yang ketiga, pemimpin industri, menjadikan pemimpin industri sebagai rujukan. Maksudnya rujukan ni merujuk kepada, boleh kata, role model lah untuk diikuti ataupun dipelajari lah apa yang ada pada pemimpin industri. Dan yang terakhir, kandungan dalam rancangan organisasi. Maknanya kalau murid dapat menyatakan matlamat, struktur, catatan organisasi, pejawatan, pejabat,
perbelanjaan rancangan organisasi, kalau dia beri jawapan begini saja, mungkin tak dapat 7 markah, mungkin dapat separuh. Kan? Sebab dia tidak huraikan. Tapi macam Mira tadi ada disebutnya kan tentang beberapa perkara penjawatan, contohnya kan organisasi boleh menyatakan bentuk organisasi, kan adanya pengurus, ada terdiri daripada beberapa orang pekerja, dia boleh nyatakan dalam jawapan pada kandungan dalam rancangan organisasi. Okey. Baiklah, itulah dia kita punya sesi pembelajaran pada hari ini bagi sukses SPM 2021 untuk pengajian keusahawanan rancangan perniagaan. Saya harapkan murid-murid di rumah juga mendapat orang kata ilmu yang berguna hari ini cikgu, dan insya-Allah kita doakan supaya adik-adik kita yang bakal menduduki SPM tak lama lagi akan cemerlang insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk slot yang akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.